Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini adalah subtopik terakhir bagi chapter 5 iaitu share in straight members. Okey. So share kat sini dia punya simbol dia akan jadi sini dah. Tahu So tahu. So sebelum ni you belajar pasal stress kan? Iaitu sigma. So ini adalah share tahu. So dalam slide yang ini a shear V can induce non-uniform shear strength distribution over the cross-section and the relationship is given by V equal to D M over dx. Maksudnya pembezahan bagi persamaan moment. Okay. So kalau you tengok pada this figure, okay, ada dalam slide ni. So kita tengok pada yang figure A ni adalah di before deformation ni, maksudnya tiada sebarang moment ataupun dikenakan, di mana biasa kalau kita kenakan moment dia akan berlaku shear di situ. So bila you tengok pada figure B ni after deformation, di mana beam itu ataupun bahan itu mengalami bending ataupun lenturan. Okey, dan berlaku shear di sebelah kiri sekali lah, ataupun di mana moment itu dikenakan. So yang sini saya tuliskan dia punya maksudnya menyebabkan non-uniform shear strength pada permukaan kawasan lah. So relationship dia disebabkan oleh moment ni, dia akan menghasilkan shear. So permukaan tersebut dia akan mengalami lenturan ataupun beralun. Okay. So rumus untuk shear kita tengok padanya slide yang ini. Shear in a straight member. The transverse shear stress on the beams cross-sectional area can be obtained by using formula ni. Okay. Formula ni agak famous. Iaitu tau bersamaan dengan V. V is what? Shear. So shear ni you boleh dapat daripada nilai SFD ataupun sometimes soalan akan bagi dah siap-siap you punya nilai shear ataupun V lah. Okay. So jangan confuse antara V dengan tau. So tau tu apa maksud? Kita nak cari shear yang berlaku pada beam yang disebabkan oleh dia punya cross-sectional area, disebabkan oleh dia punya moment of inertia. Okay. So yang V ni, okay, dia kata tau ni adalah shear stress. Okay, shear stress in the member. So V ni, V internal resultant shear force. So jangan confuse antara tau dengan V. Dua-dua shear tapi V is internal resultant shear force. Okay. So I, maksudnya moment of inertia of the entire cross-section area. So T adalah width of the member cross-section area. Okay, contohnya lah. Contoh you ada this kind of beam bentuk T. Okay. So kalau you nampak beam ni, kita boleh nak cari dia punya moment of inertia, you akan bahagikan kepada dua bahagian lah, iaitu bahagian atas dan juga bahagian bawah kan. So end up nanti you akan dapat kedudukan neutral axis. Okay. So V tu di mana? Bila berlaku shear, you kena, let's say untuk yang bentuk T section, dia akan ada berlaku shear di bahagian permukaan yang ini. Okay, yang saya merahkan ni. Okay. So ini. So nanti you akan cari by parts lah, ataupun bahagian satu untuk part 1. Okay, part 1. So dia punya T adalah apa? T dia adalah ni lah. Okay, ni adalah T untuk yang satu. Okay. So untuk part 2. Okay. Part 2. Dia punya T mana? Yang ni. So ni adalah T2. Okay. Nampaklah T tu apa? Adalah lebar. Senang kata lebar. Lebar bagi section dalam beam tersebut. Okay. So kita tengok padanya figure yang ini. Okay. 3-dimensional view. Let's say lah you ada bentuk dalam view ni, dia bukan dalam bentuknya beam section lah, tapi dia dalam satu bahan. Okay, dalam satu bahan. Let's say you ada moment positif di sini,
di sini. Okey. So kalau dia sebelum ni you belajar kalau dia berlaku, maksudnya you punya daya tu bersudut 90 darjah macam yang ni saya lukiskan. So dia adalah stress lah. Okey. So shear tu berlaku di mana? Shear tu berlaku di yang sini. Di permukaan bawah ni. Okey. Okey. Permukaan bawah. So ini adalah you punya, tahulah. So ini adalah you punya shear. Okey. Ini kalau untuk dalam bentuk 3-dimensional view. Kalau untuk profile view, okey, profile view maksudnya ini profile view dia dapat daripada pandangan sisi. Okey, pandangan sisi. So bila pada pandangan sisi, kita akan tengok kalau you ada moment sebelah kiri dan kanan. Okey. So yang ini masa saya cakap tadi, kalau you punya daya itu bersudut 90 darjah dengan surface dia adalah stress. Tapi kalau dia perpendicular kepada surface, sudah akan jadi, tahulah. Okey. So kat sini juga kita akan ada kedudukan di mana ini. So ini adalah you punya NA lah ataupun neutral axis. Okey, neutral axis. So neutral axis tu you akan dapati kat sini akan ada Y prime. Okey, ataupun Y tanda. Okey, pasang kan? Okay. So daripada rumus ni rumus yang saya yang sangat penting, yang asal untuk cari shear adalah yang inilah. Okey, ini rumus yang penting. Iaitu tau equal to VQ over IT. So Q ni maksudnya apa? Q ini maksud dia adalah first moment of area. Di mana rumus dia adalah Q bersamaan dengan AY prime. Y prime ni sebab saya nak merujuk ke yang mana? Yang ini. Yang ni. Ni. Y prime. Okay. So A tu adalah apa? A tu adalah area bahagian ataupun bahagian-bahagian yang you nak cari. Macam tadi saya terangkan pasal yang beam T section tu, dia ada bahagian 1, bahagian 2. So that's why dia punya shear akan berbeza-beza pada setiap bahagian. Okay. Dan you ada Y prime. Y prime adalah apa? Jarak centroid bahagian masa setiap parts itu ke neutral axis. Macam ni lah yang nak diterangkan dalam yang ini. So you nampak kan? Y prime ni adalah jarak daripada NA, neutral axis, ke tempat yang dia nak cari. Okay. So kalau kita kembangkan lagi dia punya formula, dia akan jadi macam ni lah. Formula ni lah. Formula yang this one. Okay, yang saya starkan dia, iaitu tau bersamaan dengan VQ over IT. Okay. So kalau kita kembangkan, dia akan jadi VAY over IT, ataupun some books ataupun beberapa buku lain, dia akan gunakan T itu, T yang ini bersamaan dengan B yang ini. So B ni adalah sama lah dia punya base ataupun width, lebar bagi beam tersebut lah. Okay. So kalau contohlah dalam soalan tu tiba you jumpa dia punya formula yang given dalam appendix tu, IB. IB ni apa pula? So jangan confuse. I dan B adalah nilai yang sama, maksud yang sama. Okay. So untuk shear stress, okay, shear stress ni dia untuk maksimum dia, okay, untuk maksimum dia, okay. Yang ini untuk slide yang ini yang akan tahu shear stresses in beam for rectangular cross section, shear stress vary parabolically with depth, and maximum shear stress is along the neutral axis, and the formula can be simplified. So daripada ayat yang ini saya boleh simplifikan yang P max, okay,
ataupun shear maksimum selalunya berlaku pada neutral axis. Okey. So formula dia apa? So formula dia adalah Tmax tau max equal to 1.5 V over A. Okey. Dan ini okey, saya highlightkan sikit. So dan ini dia tu boleh pakai untuk yang beam rectangular cross section. Rectangular cross section. Iaitu macam mana? Yang macam ini saja. Okey. So kalau dia bentuk I-beam ke T-beam ke, so nak cari Tmax, you tak boleh gunakan formula 1.5 V over A. Ini hanya boleh boleh pakai untuk yang rectangular macam ni. Okey. So jom kita lihat kepada example 6. Since example 6 ni saya akan buat dalam another page lah. Saya tak akan sambungkan dalam ni sebab nanti akan lagi banyak dia punya jalan kerja lah. So saya akan pergi terus pada example 6. So dalam example 6, kita tahu untuk example 6, example 6, saya besarkan terus. Okay, example 6. Soalan dia minta apa? Sebelum tu soalan dia minta you, yang pertama, dia minta you determine maximum shear stress in beam AB at 1 meter from support A. Dan soalan kedua dia minta you buat, dia minta you draw stress distribution over the double cross section at every 25 millimeter internal. Okay. So nanti you akan ada figure macam ni lah. Let's say you ada beam, you ada distributed load pada beam tersebut. Dan ni saya akan skip lah untuk dia cari reaction tu. So kat sini saya terus siap 10 kilonewton. Yang dia akan cari 10 kilonewton. So ini 5 kilonewton per meter dengan distance dia 4 meter. Okay. So soalan pertama dia minta kamu carikan 1 meter, determine maximum shear stress at beam at 1 meter. So 1 meter mana? So anggarannya 1 meter tu berada di sini lah. Okay. So ni berada di 1 meter. Contoh kedudukannya di sini. So kalau you lukiskan dia punya SFD, okay. So senanglah kalau untuk you boleh calculate soalan tu dia minta kamu cari shear stress, kan? Shear stress. Di mana you kena dapatkan dia punya internal resultant force bagi shear stress ataupun shear. You hanya perlu lukiskan sampai SFD saja. Okay. So let's say lah you punya SFD lukisannya macam ni. Okay, something like that lah. Okay. So yang 1 meter ni berada di sini. Okay, you nak cari di 1 meter ni berapa SFD dia. Okay. So saya terlepas lukis information untuk cross section bagi beam. So cross section bagi beam ni berbentuk
rectangular lah. Okay, so you ada sini 60 millimeter. Yang ini 200 millimeter. Okay. So, untuk solution dia, first kali, you kena carikan resultant bentuk shear yang dikehendaki lah. Okay, itu pada V at 1 meter. Okay, macam nak cari V at 1 meter? Kita gunakan yang kesetaraan lah ataupun nisbah. Okay, let's say daripada gambar rajah yang ini, saya lukiskan dia di sini. So, saya buat ni kot supaya antara solution dengan dia tak nak pula dia. Komputer pun hang. Antara solution dengan soalan lah. Okay. So, kalau berdasarkan yang saya circle merah ni, so kalau kita keluarkan dia akan jadi macam ni lah. Okay. So, you tahu tadi sini untuk 1 meter Contohlah sini 1 meter. Okay. So, jarak ni 1 meter. Tapi jarak keseluruhan berapa? Lah. Ni kalau ikutkan ni jarak keseluruhan dia adalah 2. Okay, so ni adalah 2 meter. Dan untuk shear bahagian yang sini, yang paling tinggi ni, shear dia adalah 10. Okay, so ini nilai dia 10. Ini pun 10. Okay, so 10. So kita nak tahu ni berapa? Dia punya V berapa? V at 1 meter. Okay, gunakan kesetaraan lah. V at 1 meter. Dia tak nak pula dia. Saya lah. Okay, 1 meter. Okay. So, gunakan kesetaraan iaitu apa dia? Okay, shear bagi yang segitiga yang besar 10 bagikan dengan dia punya lebar T dia, lebar segitiga tu adalah 2 meter mewakili 10 V. So, kalau kita nak cari V at 1 meter dengan dia punya jarak 1 meter. So, V at 1 meter bersamaan dengan 5 kilonewton ataupun senang tulis V equal to 5 kilonewton at 1 meter. Okay. So, dah dapat V. Kita kena buat apa? Kat sini dia kata soalan dia minta kamu carikan maksimum maksimum. So, kita tahu bila maksimum shear strength, formula dia adalah T max bersamaan dengan 1.5 V over A. Okay. So, nak cari T max. So, barulah kita dapatkan T max. So, T max ataupun Shaw max, bukan T tau. Tau max sama dengan 1.5 V over A. So, okay. So, ni. So, sekarang kita dah ada V. V kita dah ada. V bersamaan 5 kilonewton. A dia adalah bersamaan dengan ni. Area bagi cross section ni lah. So, A kita adalah 60 mm jarakkan dengan tinggi beam 200 mm bersamaan dengan berapa? 12,000. Okay, millimeter kuasa 2. Therefore,
Tmax ataupun Tmax ataupun maximum shear stress adalah 1.5 darab kandungan 5 kali 10 kuasa 3 Newton dibahagikan dengan area. So, ini akan bersamaan dengan 0.625 Newton per millimeter square. So, dah dapat Tmax. Okey. So, dah dapat Tmax ataupun maximum shear stress. Dia nak settle yang pertama. So, yang kedua, dia minta you draw stress distribution. Okay, stress distribution. So, bila tahu stress distribution, okay, mana ni adakah saya hilang? Oh my god, okay. Sekejap saya tengah stress saya punya nota 10. Okay. So, you kena lukis balik you punya beam. Sorry. Kita bukan bentuknya T-beam. Kita bentuk yang tadilah, yang ni. Segi 4. Yang ini minta you to draw stress distribution at every 25 mm interval. Okay. Semula you akan sketch lah. Let's say lah kat sini you ada kedudukan NA. Contohlah. So, ni ada kedudukan untuk NA. So, ni kedudukan untuk NA. So, you kena buat sketch bagi setiap, you kena sketch cross section at every 25 mm. So, kalau 25 mm, berapa agak-agaknya kita nak buat dia punya sketch. So, kita tahu tinggi ni beratus mm, betul? So, kalau 200 mm, kalau kita nak buat setiap 25, macam mana? Dia akan jadi 200 mm pada setiap 25 mm. Dia akan ada berapa? Dia akan ada 8 bahagian lah. So, dulu kira dalam 8 bahagian berapa? 1, 2. So, bahagian atas akan ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. So, setiap ni, setiap ini mewakili 25 mm. 25 mm. Okey. Mana lagi apa yang saya tertinggal? Okey. So, nanti you punya ni akan jadi macam ni lah. So, kena set untuk dia punya distribution adalah macam ni. So, yang asal ni akan bersama kosong. Okay. Dia akan something like this lah. Okay. If I'm not mistaken. Tengok balik. Saya tak tahu ada salah information ke. Okay. Tapi you kena carilah. Yang ni saya terlepas skip. Kalau you tengok dia minta you carikan bagi setiap 25 kan. Yang ni. Prosedur dia ni. Saya terskip satu tempat tu. Yang mana kita kena cari pada 25 mm interval. So, ini adalah you kena cari pada 25 mm interval. Okay. So, boleh lipat pada ni. Di mana kita pada setiap contoh pada bahagian yang pertama. Ya, tadi kan saya dah lukiskan kan. Saya tak macam ni kan. Saya lukiskan dia macam ni.
Okey. Sampai ada 8 bahagian. So, ni adalah 25mm, ni pun 25mm and so on lah. So, kalau you tengok, dia punya area dia samalah. Area bagi setiap bahagian tu sama. Cuma yang ini, sebabnya, kenapa? Kita nak tahu yang dia akan jadi 25 tu kenapa? Sebab yang part yang pertama lah. Ini adalah untuk part yang pertama ataupun bahagian yang pertama. 25. So, untuk bahagian kedua, dia akan makin turun dia punya ni. So, yang ini, mana dapat 50 ni? Maksud 25 yang pertama, campurkan dengan, besar-besarkan sikit lah, tak nampak kan. Okay, besarkan yang ni. So, yang page yang tadi tu, example 5 tu, saya terlepas this method lah untuk dapatkan. Lepas tu saya terfikir, kenapa saya tak boleh lukis Sebabnya sepatutnya saya kena ada satu lagi step. So, ini adalah stepnya. Di mana saya perlu carikan dia punya exactly shear stress pada setiap 25mm. Barulah saya boleh draw dia punya stress distribution. So, bersambung balik yang tadi. So, ini adalah untuk yang bahagian pertama. Ini bahagian kedua lah. Okey. Dan kita akan kira sampai dia punya kedudukan tu sampai ke NA sahaja. Sebab selepas NA, dia punya setiap 25mm tu dia akan sama, cuma dia akan reduce sampai ke kosong. Okey. So, yang 50 yang ini dapat dari mana? Iaitu 25. Dia tak nak pelan. 25 campur dengan 25 bahagian yang kedua. Tu jadi 50. So, dia punya B. Okay, B still sama lah. Sebab dia akan makin turun kan. Okay, dia akan makin turun tu sampai ke NA. Okay. Itu adalah untuk A. Sekarang kita tengok pada Y bahagian yang pertama. Y dia adalah 100 ditolakkan dengan 25 bahagi 2. 100 tu yang mana? 100 tu, okay. Kalau you tengok dia punya NA, kita besarkan. Okay. Ni adalah dia punya NA. Okay. Kecilkan sikit dia punya ni. Okay. NA. So, kalau tengok, distance bagi NA ni, ataupun kedudukan NA tu adalah 100 meter sebenarnya. 100 mm. Okay, 100 mm. So, kita tahu tinggi yang ini, distance yang ini, dia adalah 25. Dan kita tahu juga pada yang saya terangkan tadi, Y tu jaraknya apa? Y tu adalah jarak centroid bagi bahagian yang kita nak kira ke neutral axis. So Y yang ini adalah jarak ni, centroid. Contoh ni centroid kan? Okay, jarak ke NA. Itu apa? Kalau tahu maksudnya kedudukan NA 100 ditolakkan dengan tinggi bagi bahagian pertama tu adalah 25 dibagikan 2. Bagi 2 sebab dia adalah centroid dia. Nanti jadi ni lah. Okay. So, kalau you perasan untuk nak cari soalan jenis macam ni, di mana you kena cari shear stress pada setiap kedudukan interval, dia punya formula dia akan berbeza dari segi A dan juga Y. Yang lain macam V, I dan T sama. Okey, ni sama. Yang membezakan dia pada ni. Itu. Dia pasal ni membezakan dia pada A. So, itu tadi adalah bahagian yang pertama. So, untuk pada bahagian kedua, dia akan turun lagi. Maksudnya yang ini lebarnya akan jadi 50. Sebab 25 campur 25. Jadi, kalau kedudukan centroid ke NA, okey, kita tahu tadi tinggi ni adalah 100. So, yang ini akan jadi 100. Tolakkan dengan 50 bahagi 2. Itu yang akan jadi 75. So, untuk area dah berubah lah. Area maksudnya area yang berlori. Maksud yang berlori yang ni. So, you ada you punya lebar dia 60. Tinggi dia 50. So, akan dapat area.
So yang lain sama. So you perasan tak dia punya nilai share tu dia akan berubah. Okay, dia akan makin menaik. Okay. So sekarang ni kalau kita nak tengok pada nilai T yang ketiga. So T yang ketiga pula ada pada start tadi 25 kan. 25, kemudian dia turun lagi 50, kemudian turun lagi 75. So untuk T yang ketiga adalah 75. So untuk Y dia macam mana? Samalah. So ini 75 mm. So nak cari centroid ke NA. 100 tolak 75 bagi 2. So dapat 62.5. Okay. So dia akan tambah lagi 0.5. Okay. Dan last kali ni pada NA. So ni area dia lah. Area dia. So tinggi yang ni, tinggi belorik ni adalah 100. Okay. So belorik tadi adalah lebar 60 darabkan dengan tinggi 100, you akan dapat 6000 mm kuasa 2. So untuk Y tak samalah. Carikan dia punya centroid ke NA. Okay, iaitu 100 tolak 100 bagi 2. You akan dapat 50. So end up 0.625. Okay. So kalau you perasan pada yang tinggi dia 100, dia adalah pada kedudukan neutral axis kan? Okay, pada kedudukan neutral axis. Di mana kalau you tahu kedudukan neutral axis, dia di situlah berlakunya shear maximum. So kalau saya kirakan Tmax bersamaan dengan 1.5 V over A. So 1.5 V kamu tadi sama je 5 kali 10 kuasa 3 Newton. Bagikan dengan area berapa? Area dia adalah 60 kali 100. Is it? Keseluruhan. 60 kali dengan 200. Sorry, dia ambil keseluruhan. 200. So nanti you akan dapat 0.625 Newton per millimeter kuasa 2. Yang ni Tmax over 1.5 V over A ni saya gunakan sebab saya dapati saya punya beam tu berbentuk rectangular. Bukan berbentuk T-section ke I-section tak. So kalau you perasan nilai sama. Pada T3 iaitu pada T dengan kedudukan 100 meter daripada atas hingga ke neutral axis. Sama kalau saya nak. Jadi nanti you punya distribution akan jadi macam ni lah. You tengok dia akan buat start interval ni. Dia akan buat start interval 25-25. Dan starting pada atas dan bawah mesti kosong. Okay, atas dan bawah kosong. So pada 25, yang ni pada 25. Yang ni pada 50 mm. Yang ni pada 0 pula. 75 mm. Dan ni adalah pada Tmax lah. Okay. So selepas itu dia macam simetri lah. Okay. Antara untuk NA ni dengan atas dengan bawah simetri. So dia akan sama je. So you follow je lah. Kira macam ni. Okay. Okay. So settle untuk example yang ke 6. Okay. Kita tengok pada example yang ke-7. Example ke-7 ni dia complicated sikit. Okay, dia complicated sikit. Okay, macam mana cara kita tengok sini. Kita tengok soalan dulu lah sebelum saya terangkan. Okay. Sikit. Example 7. So, example 7 ni kita ada nak cari dia punya shear stress distribution. Bila dia kata shear stress distribution, maksudnya you kena lukiskan sekali lah dia punya shear stress distribution. Okay, nak dapatkan shear stress distribution, kena carikanlah sebenarnya shear stress bagi setiap bahagian tu. Okay. So sekarang ni saya kena terangkan lah. Mungkin saya ada terlepas pandang pasal berkaitan ni. So let's say lah kalau you ada beam macam ni. Pada beam ni dia ada nama dia.
Okay. So nama yang bahagian atas ni, kalau you perasan pada buku RC Hibler, nama dia adalah flange. Ataupun kalau bahasa Melayu, dalam buku bahasa Melayu namanya bibir. Okay. Yang bawah ni, dia nama dia web. Okay. Okay, dia adalah flange dengan juga web. Okay. Yang ni kena ingatlah. Okay. So apa yang saya nak stresskan di sini adalah apa yang saya akan tulis di bawah ni. Show pula. Show stress ataupun tau pada sempadan flange dan web nilainya berbeza-beza. So, di mana sempadan tu? Sempadan yang ni. Okay. So, that's why nanti dalam example yang 7 ni, perasan tak ada dia tulis A, B, C, D. Kan? So, kat sini ada A, B, C, D. So, kalau you perasan, pada B dan C, berbeza-beza yang mana? Yang ini pada A dan B lah. Sorry, bukan A dan B, B dan C. Okay, pada B dan C. Okay. So, apa lagi poin lagi? Poin yang keduanya, pada sempadan tu juga dia akan hasilkan dua nilai shear stress. Iaitu yang pertama, shear stress at flange. Yang kedua, shear stress at web. Okay. So, point yang seterusnya, shear stress at flange, dia akan libatkan nilai T ataupun lebar beam ataupun buku lain yang gunakan simbol B, libatkan nilai T atau B bagi flange. So, kalau untuk shear stress at web, dia akan gunakan T atau B bagi web. Okay? Ni kita kena tahu lah ni. Ni adalah poin-poin yang saya nak stresskan. Okay. So, calculation untuk chapter pula, example 7 ni panjang. Jadi, saya akan pergikan dia punya page khas untuk example 7 lah. Okay, example 7. So, example 7. Apa 7 Dia minta kamu determine the shear stress distribution at cross section A, B, C dan D. Okay. Given V equal to 25 kilonewton ataupun saya tukar siap-siap kepada Newton, senang. Nanti end up you akan dapat you punya shear stress dalam Newton per millimeter square. So 25 kali 10 kuasa 3. Okay. Apalagi dia given kamu moment of inertia. Yang ni senang lah sikit. So tak panjang lah sangat dia punya jalan kerja. Dah bagi I kan. So I kamu adalah 4008 cm kuasa 4. So, saya akan tukarkan unit siap-siap kepada milimeter lah. Di mana you akan dapati dia adalah 40.08
kali 10 kuasa 6 milimeter kuasa 4. Okey. So, mari kita lihat dia punya beam. So, beam kamu dah akan bentuk macam inilah. Okey. Besar sikit. Okey, supaya nanti tak confuse. Okay, ini adalah sketch so not exactly betul-betul lah. Tapi sebenarnya namanya. So kat sini you ada untuk flange yang atas. Okay, biasanya untuk eye section, flange atas dan bawah saiz dia sama. Okay. So ni akan kenapa lah merah saya dah jadi macam ni ni? Okay, tak ni. Okay. Okay. So ni akan jadi 102.1 mm. Tinggi flash adalah 10 mm. Dia bagi lebar untuk web 6.4 mm. Kat sini dia dah sedia, since dia dah bagi UI, so dia akan bagikanlah neutral axis. So ni neutral axis. Okay. So tinggi keseluruhan ni, tinggi keseluruhan dia adalah 260.4. Okay. So kalau since dia punya flange atas dan bawah sama tinggi, sama saiz. So untuk neutral axis dia umpama dia punya centroid kan? Centroid. So let's say bila you symmetrikan atas dan bawah dia punya tinggi sama. So kalau saya nak cari dia punya NA macam mana, saya tak perlu cari YA, YB, Y1, Y2, YA1, Y2, tak perlu. Okay, bila sama kita symmetrikan dia akan jadi separuh-separuh lah. Macam centroid bagi keseluruhan lah. So kat sini nanti kita akan dapati tinggi untuk NA atas dan bawah sama. Dia akan jadi apa? So kalau saya bagikan apa ya? 130.2. Okay, ni pun 130.2 mm. Okay. So yang ini hanya boleh pakai kalau dia bentuk eye section yang mempunyai sama cross section flange atas dan bawah. Okay. So web kita tak consider sangat sebab web ni kalau kita letak tengah-tengah mana dia mesti tengah lah. Tapi yang memenuhi kedudukan neutral axis pada flange atas dan bawah. Okay. Dia nak cari shear stress kan. So nak cari shear stress confirm kita tahu you akan gunakan tau equal to V AY over I T. Okay. So solutionnya saya bagi border lah. Border. Solution dia untuk this example. Okay. So at section A. Okay. Shear stress is kosong. Okay, kena ingat. So maksudnya atas dan bawah tu dia punya shear stress kosong. Okay. So pada yang kedua, section B. Okay, itu bahagian flange. B ni pada flange So kalau kita lukiskan dia punya beam. Okay, pada beam. Ni adalah you punya A. So B adalah di sini. So area yang terlibat di sinilah. Okay. Di sini. So saya
So tinggi NA ni adalah 130.4. Okey. So bila pada B, kita nak cari dia punya centroid. So centroid dia adalah di sini. Sebab area-nya adalah yang berlori kan. So ini adalah dia punya YB lah. Okey. YB ni maksud mana? Yang ni lah. Nak maksud dalam equation tu. So untuk section B, apa yang you perlu buat? You akan cari dia punya A. So area adalah area adalah 0.21 mm. Darabkan dengan tinggi beam ataupun tinggi flange 10 mm. You akan dapati you punya area dia adalah 1021 mm kuasa 2. Okay. So you punya YB. YB apa? Sebelum tu jangan lupa letakkan dulu ini. Okay. Tinggi bagi ni adalah 10. So YB adalah apa? YB adalah tinggi bagi NA ataupun 130.4 tolakkan dengan centroid bagi bahagian yang bahagian yang berlori lah. Akan dapat 125.2 mm. Okey. Kita dapat YB. Sekarang T dia apa? T dia. Okey, T dia adalah yang ni lah, neighbor dia lah. Iaitu 102.1. Dah kenapa ini? 102.1. So T adalah 102 ke? 104, 102. Okey. 102.1 mm. V dah bagi. So makanya tau at B bersamaan dengan resultant shear force 25 kali 10 kuasa 3 darabkan dengan area dia 1021 mm squared darabkan dengan YB 125.2 bagikan dengan I dia 40.08. Okey, 40.08 kali 10 kuasa 6 darabkan dengan dia punya T 102.1. So nanti pada shear stress at B you akan dapati nilai dia adalah 0.781 Newton per millimeter square. Okey, itu adalah untuk section B. So yang ketiga, section C. Section C tu daripada web lah. Okey. So kat sini dia akan beza sikit. Walaupun C tu dia berada antara border, okey, dia berada dalam border. So nanti dia akan gunakan Y yang sama lah. Okey, dia gunakan Y yang sama. So masuk kat sini, kalau you tengok kan, dia berada somewhere here kan. So C kat sini. Okay. Somewhere here. Tetapi nanti dia akan gunakan area yang sama. Area yang ni juga. Dan pada C tu juga. So pada C, YC akan gunakan YB. Bila dia border. Ni case pada border border antara flange dengan web. So dia punya area pun sama. Area still sama. Iaitu 102.1 darabkan dengan 10. You akan dapat 1021 mm kuasa 2. Cuma yang berbezanya adalah dia punya T. Okay. So T ni dia akan gunakan yang ni lah. 6.4. So T adalah 6.4 mm. Therefore, shear stress at C, resultant force shear adalah 25 kali 10 kuasa 3. Darabkan dengan area dia 1021. Y dia adalah sama. Iaitu 125.2.
Okey, 125.2 dibagikan dengan I 40.08 kali 10^6 dan T dia adalah 6.4. So nanti you akan dapat stress seksi adalah 12.458 Newton per millimeter square. Okey, per millimeter square. So last kali untuk D. Untuk D mana kita punya tu? Soalan dia. Saya lupa lukis lah satu ni. You ada A, ada B, C. Okey, D tu kat mana? D tu di mana ya D-nya? D-nya di sini. D. Okey. D tu kalau tengok daripada macam neutral axis lah. Okey. So D. Yang ketiga kan? So sama sebelah tak? Sama-sama ni je lah. Okey. So yang ketiga. Section D. Okey. So section D. So kalau kita lukiskan. Kedudukan D tu di mana? Kedudukan D tu di axis. So D tu di sini. So bila D tu di sini, so yang kawasan yang akan dia consider adalah yang ini, yang saya lorekkan ni. Yang saya lorekkan. Kat sini kita tahu tinggi bahagian A adalah 130.2. Okey. So lebar ni 6.4. Okey. So pada dia special lah daripada neutral axis. Kalau you perasan, dia melibatkan dua kawasan yang berbeza. So you akan ada kawasan bagi flange. Okey, bagi flange. Saya bagi tahu sebagai part 1 dan juga bagi web. Part 2. So pada dia pada neutral axis dan dia melibatkan kawasan berlorek pada flange dengan web. Kat sini barulah kita akan ada beberapa nilai. Ada beberapa nilai yang mananya you punya equation tu akan berbeza. Di mana asal dia adalah tau equal to VAY over IT kan. So bila dia ada beberapa bahagian, you punya formula ni akan perlu dikembangkan, iaitu V didarabkan dengan penjumlahan AI dan juga YI. I tu mewakili number of parts lah, number of parts. So I T. Apa dia itu AI tu? So summation AI YI bersamaan dengan since soalan kita adalah dua bahagian, so A1 darabkan dengan Y1 campur A2 darabkan dengan Y2. Okay. So kita akan cari satu lah. Kita akan cari yang ni dulu. Baru boleh solvekan yang equation yang seterusnya. So A1 kamu dia pada apa ni? 102.1 tinggi 10. Okay, so A1 adalah 102.1 mm kalikan dengan tinggi dia 10 mm bersamaan dengan 1021 mm kuasa 4 pula. Itu adalah untuk I kuasa 2. So Y1 adalah jarak neutral axis ke centroid bahagian yang pertama, iaitu tinggi bagi neutral axis adalah 130.2 ditambahkan dengan centroid bagi bahagian pertama 10 bahagi 2. You akan dapat
125.2. So A2 adalah tinggi dia berapa? Kita tahu dia punya ni adalah lebar dia 6.4 kan? So tinggi ni kita tak tahu. So berapakah tingginya? Okey, tinggi ni. So tinggi ni adalah 130.2 tolak 10. Ni 10 ni. Ini adalah 10. So ini bersamaan dengan berapa? 130 jadi 120 lah. 120.2. So bagi area yang kedua tu 6.4 mm darabkan dengan tinggi dia darab pula. Darab lah. Didarabkan dengan 130.2 tolak 10. Akan dapat area yang kedua adalah 769.28 mm. So Y yang kedua adalah jarak dari nucleic acid ke centroid. Okay, ke centroid yang kedua. So nak carinya kah macam mana ya? Nak cari, saya kena lukis tak Y1 kat mana, Y2 kat mana. Kena kot, nanti you tak nampak. So Y1, okay, ni centroid yang pertama, ni centroid yang kedua. So Y1 adalah dari centroid ke Na. Ni adalah Y1. Okay. Ini adalah Y1. Y2 adalah yang ini. Tinggi Na kepada centroid yang kedua. So nya apanya yang dibuat? Mana pula ni? Dah lebih buat ni. Ni So kalau ingat Y ni adalah Y2. So Y2 tu adalah apa? Iaitu 130.2 ditolakkan dengan 10 iaitu tinggi flange. And then so kalau you perasan guna warna apa lagi banyak warna nak guna ni. Kelabu ke? Tambahlah warna apa? Pink. Okey. So 130 yang ini bagi terang kat mana satu kedua ke Y2 tu. 130.2 ni ditolakkan dengan yang ini 10. Okey. So nanti you dapatlah nilai yang ini kan. Okey. So ni dapat yang 120.2. So lepas tu kita cari centroid dia pula. So bila cari centroid you akan dapati yang nilai ni dibagikan dengan 2 lah. Okey. Bagikan dengan 2. So kalau saya simplifykan you akan dapat bersamaan dengan berapa? Dibagikan dengan 2. Silap. Sorry. Dibagi dengan 2. 2 ni menjadi centroid dia. So nanti akan dapat Y2 tu adalah 60.1 mm. Okey. 1 mm. So barulah kita carikan dia punya markernya. Stress at D bersamaan dengan V dia berapa? V 25 kali 10 kuasa 3. Kuasa 3. Didarabkan dengan area yang pertama. Okey, didarabkan dengan A1 iaitu 1021 darabkan dengan Y1 125.2 ditambahkan dengan area yang kedua
769.28 didarabkan dengan Y2 60.1 dibahagikan dengan kat sini since dia adalah you perasan pada sini dia D tu berada di sini. Jadi dia punya B tu akan kita gunakan 6.4 lah. Kita akan gunakan 6.4. So idea 40.08 kali 10 kuasa 6 darabkan dengan dia punya T 6.4. So nanti untuk shear stress at D dia akan dapat 16.964 Newton per millimeter kuasa 4. So yang kelima, barulah you draw shear stress distribution. Itu apa? Okey, balik dia punya actual beam. Okey, pada setiap bahagian lah. Pada bahagian-bahagian ni kan. Mana ni D. Okey. Lepas tu ni. So, lukiskan lah. So, yang asal kena kosong. Okey. You ada sini A, B, C dan juga D. Okey. Mana kosong. So, pada B kamu B dan C. So, B dan C ni pada garis yang sama. So, sini B. Okay, B. Let's say lah, dia akan pergi ke B. Akan melengkung macam ni. So, pada B adalah 0.781. So, since pada garis ni dia ada dua nilai, so dia akan constant. Constant kat sini sampai dekat C. C adalah 12.458. Okay. And then barulah dia pergi pada D. Dia makin meningkat. Sebab meningkat dia akan melengkung lagi ke sini. So ini akan jadi 16.964. So seterusnya simetri lah. Simetri dia akan balik. Ni saya buat sini dah. So simetri. Let's say ni point dia. Saya highlightkan Okay. Let's say. Okay yang ni. Sini straight sampai kat sini. Ni. So kalau saya merahkan dia punya macam ni lah. Macam peluru pula kan. So inilah you punya shear stress distribution punya figure. Sampai sini boleh dapat full marks. Okay, dapat full marks. So apa lagi example. Saya rasa video ni dah panjang. So, untuk video yang next, so saya akan buat video yang lain lah. Okay. Kenapa dia tak nak keluar?